Saya 1 tahun saya rasa saya tak bergerak apa-apa. 1 semester saya tangguh semester. Untuk saya rasa saya kena tangguh. Untuk saya tak dapat progres. Sebab itu saya tangguh. Setahun lah saya tak bergerak. Cabaran tadi, supervisor saya asyik kata tukar tajuk, tukar objektif. Menyebabkan saya rusing dan saya tak boleh tidur. Lepas saja saya diumumkan lah ya sebagai pemilik tesis cemerlang Viva. Dalam proses Viva yang sangat tenang, ya, pengurusi sidang pun tenang. PhD ini cita-cita saya ialah untuk mencapai kepada tahap Profesor Madya dan seterusnya mencapai tahap Profesor penuh. Menghadapi Viva, maksudnya dari segi macam mana saya nak review thesis. Tapi saya tak rasa happy apa yang saya buat. Semua benda saya rasa Hanafi dan juga Syahril Khairi, mana sahabat saya. Dan so bila anak yang ketujuh tu saya banyak bergerak, saya kena placenta previa type 4, saya kena Nama saya Sahlawati binti Abu Bakar. Saya dilahirkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya membesar di Selangor dan sekarang menetap di Nilai Negeri Sembilan. Saya bekerja sebagai seorang pensyarah di Jabatan Quran Sunnah di Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Universiti Islam Selangor. Saya sudah pun berumah tangga, berkahwin dengan Encik Azhar. Sekarang beliau bekerja di Kementerian Alam Sekitar, kelulusan master dalam Computer Science. Saya mempunyai 3 orang anak, Nur Anissa, Nur Alia dan Azri Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya. Saya merupakan pelajar kepada Dr. Sahlawati Abu Bakar. Kenal dengan Dr. Sahlawati. Beliau seorang yang tegas, sistematik dan teliti dalam kerja. Kalau kata kami sebagai student, biasanya kami akan dapat macam jadual. Minggu ni kena buat apa, minggu ni kena buat apa, minggu ni kena siapkan apa. Jadi dekat situ kami tahu apa yang dibuat, apa yang perlu dibuat. Jadi kerja tu tak orang kata berlambak pada hujung semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar bin Nasrul. Saya mengenali beliau iaitu sewaktu mengendalikan banyak program, antaranya ialah program seminar, program-program pengimaraan Masjid Al-Azhar. Dan sepanjang saya bekerja dengan beliau, satu perkara yang menginspirasikan saya adalah sifat dia yang suka tolong orang. Dia ajar saya, kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Mungkin salah satu asbab kejayaan beliau dalam memperoleh tesis PhD skala 1 adalah beliau memang suka tolong orang dan ya, Allah balas dengan memberikan kejayaan kepada beliau. Dan beliau juga merupakan seorang yang memegang jawatan sebagai Timbalan Nazir 2 Masjid Al-Azhar Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan apa yang saya lihat pada kepribadian beliau ni ialah beliau sangat-sangat komited dalam kerja, lebih-lebih lagi dalam mengendalikan program-program muslimat khususnya dan juga program-program besar Masjid Al-Azhar, dan juga sangat berdedikasi dalam kerja dan sangat teliti juga dalam kerja. Dan yang saya sangat kagumi iaitu seorang yang sangat berdisiplin, tegas tetapi di dalam ketegasan ada sifat kasih sayang itulah.
Itu yang saya sangat kagumi. Saya sebenarnya sudah lama bekerja sebagai pensyarah di Jabatan Quran Sunnah Universiti Islam Selangor. Sudah 20 tahun saya berkhidmat dan kemudian selepas itu saya mengambil master di Universiti Kebangsaan Malaysia dan seterusnya saya melanjutkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi saya sekarang ni memang sebelum PhD saya pun lama dah bekerja sebagai pensyarah di Universiti Islam Selangor. Saya bermula daripada sekolah menengah. Sekolah menengah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Simpang 5, Sungai Besar. Sekarang telah dinamakan semula dengan Sekolah Menengah Tun Rahah di Sungai Besar, di kampung lah tempat tu saya belajar. Kemudian selepas itu saya melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, dalam bidang tafsir Quran, Fakulti Islamic Reverse Knowledge lah. Kemudian saya habis tamat, sebelum tu saya pergi matrikulasi dulu, UIA, masuk degree pula di UIA juga dalam bidang tafsir Quran. So fokusan saya memang tafsir Quran semuanya. Lepas itu saya pula menyambung ke peringkat master, pengajian master di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sama juga dalam bidang Quran dan tafsir. Akhirnya saya terus tamatkan dalam bidang PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, pengajian tafsir maudu'i ini merupakan satu kajian yang saya buat di peringkat PhD. Saya sebenarnya mengajar subjek tafsir maudu'i ini dalam kelas, subjek yang ditawarkan di peringkat sarjana muda. Dan bila ditaklifkan, diberikan tanggungjawab untuk mengajar subjek ini, saya nampak ada banyak kelompongan research yang saya boleh buat berdasarkan kepada pendekatan yang dibawa dalam tafsir ini. Jadi starting saya ambil bidang kajian ini ialah saya mengajar subjek ini dan saya nampak ada kelompongannya. Kemudian saya banyak juga mengkaji kitab-kitab tafsir maudu'i di Malaysia yang mendorong saya untuk terus membuat kajian tentang penulisan tafsir maudu'i, khususnya kepakaran saya dalam tafsir maudu'i di Malaysia. Okay, sudah pastinya lah selepas saya menamatkan PhD ini, cita-cita saya ialah untuk mencapai kepada tahap Profesor Madya dan seterusnya mencapai tahap Profesor penuh. Dan oleh itu saya berusaha untuk menerbitkan buku-buku ilmiah, tentang akademik dan mendapat citation supaya kerjaya saya ini akan saya dapat capai cita-cita yang akhirnya membawa kepada maslahah ataupun tujuan utama saya ialah bila saya mencapai cita-cita ini adalah untuk membawa kepada kemajuan dan juga membantu masyarakat memahamkan Al-Quran dengan lebih mendalam lagi. Sumber inspirasi saya untuk mengambil tajuk kajian tafsir maudu'i ini ialah kerana saya melihat kepada keperluan tafsir maudu'i di Malaysia. Saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh tafsir maudu'i di Malaysia yang banyak menulis tafsir-tafsir berdasarkan tema seperti tema-tema ekonomi, tema-tema kemasyarakatan, akidah, di mana melihat kepada ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan tema-tema. Sama saya buat PhD ni ada ups and down lah. Saya ada benda-benda yang menyebabkan saya rasa down. Terutamanya cabaran saya dari sudut kerjaya, dari sudut masa. Saya bekerja masa ambil PhD, saya tak ada cuti. Saya memang full time mengajar dan juga saya kena belajar. So cabaran saya ialah antara kerjaya dan juga masa ketika saya mengambil pengajian PhD itu. Saya ni sebenarnya pensyarah method. Saya belajar metodologi, research metodologi. Jadi saya ingat mudahlah buat PhD tu sebab saya memang faham research method dan sebagainya. Cikgu method kan. Jadi tiba-tiba boleh saya buat tu, rupanya saya tak boleh uruskan diri saya dengan baik. Jadi masalah kesihatan yang saya alami ialah sebenarnya saya susah nak tidur, dapat pening-pening yang berpanjangan yang menyebabkan satu ketika doktor pernahlah suruh saya, doktor yang merawat saya suruh saya makan pil tidur lah untuk saya dapat tidur dengan selesa. Mak saya ni adalah tempat yang saya selalu mengadu kalau ada apa masalah. Kadang-kadang mak saya ni tak faham saya cakap pasal objektif kajian, pasal masalah kajian, supervisor suruh baiki, tapi dia sentiasa mendengar dan fungsi utama mak saya adalah mendoakan saya. Saya selalu cakap dia, mak doakan saya, mak doakan saya. Dan kemudian suami saya, setiap kali saya nak pergi kelas, nak pergi bengkel-bengkel, dialah yang akan menghantar saya, menjemput saya. Sebab saya ni ada masalah, kalau bawa kereta tu jadi ada isu dengan supervisor saya.
ke supervisor saya ada isu dengan saya. Sebenarnya saya lah ada isu kan. Supervisor saya tak ada masalah. Saya ada isu sebab apa? Saya sebenarnya tak faham macam mana nak menguruskan supervisor saya. Supervisor saya adalah seorang kawan saya. Ini yang saya panggil kakak je. Kalau depan-depan awal saya panggil doktor, profesor. Tapi di belakang mesej-mesej memang kakak saja. Kak sebagai seorang senior di tempat kerja saya dulu. Kemudian dia menjadi supervisor saya. Sebenarnya saya yang paling banyak lah doktor bantu menamatkan lah, yang paling besar menamatkan pengajian PhD saya dengan cemerlang. Dan kemudian yang kedua dia saya berhadapan dengan supervisor saya yang pada asalnya saya rasa saya tak faham dia. Rupanya saya tak dapat memahamkan bagaimana penulisan saya dan cara sebenarnya untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dengan supervisor saya. Kalau circle lain saya tak ada lah. Saya boleh terus terang lah, saya tak ada circle lain yang join PhD ni kecuali circle Dr. Rocket. Dan circle Dr. Rocket ini orang pertama yang memang saya kenal sekali lah dekat Keep Hotel tu Dr. Farida. Masa tu saya dengan Dr. Farida tu memang dua-dua zikir je, nak berhenti. Ya. Saya nak berhenti, dia pun cakap nak berhenti. Itu je lah zikir kami. Circle saya adalah circle-circle macam kata bengkel-bengkel research. Bengkel kualitatif, kuantitatif, analisis data. Tapi bengkel tu one shot masuk, balik buat tak tahu, lepas tu datang balik. Yang paling lama circle saya ni ialah circle dengan Dr. Rocket, dan itulah yang paling banyak membantu saya untuk baiki diri, baiki pengurusan masa saya dan juga meningkatkan mutu kerjaya saya dalam pensyarah. Pengisian yang memberi betul-betul impact pada saya ialah TM168 Rocket Research Diary. Dan hasil tu saya dapat berkenalan dengan profesor-profesor daripada negeri-negeri lain, daripada universiti lain, yang akhirnya mereka itu menjadi pakar penyimak kajian saya dan menjadi satu tempat untuk menjadi rujukan. Jadi yang paling banyak saya rasa ialah TM168 untuk menguruskan diri saya yang masa kerjaya yang penuh ni, karier, dan kemudian RRD. Saya banyak membetulkan diri dari sudut pertama persepsi terhadap diri saya sendiri. Sebelum ni tak siap kerja, lepas tu semua orang rasa macam tak best. Padahal saya yang tak best. Kalau kita tak best macam ni lah, kita nak bestkan orang lah. Jadi saya rasa motivasi tu mungkin dari sudut kerjaya juga. Sekarang ni saya, kalau Dr. Rocket kata buat PhD kerana Allah, tagline dia yang saya sangat pegang, buat PhD kerana Allah. Jadi semua benda yang saya buat itu jelas matlamat saya. Kalau yang sebesar-besar itu pun, jadi kalau saya buat artikel, kalau saya buat kerjaya, apa pun sebenarnya matlamatnya satu, iaitu doktor ajar kita bukan nak dapatkan ganjaran reward daripada manusia, tapi daripada Tuhan kita yang akan berikan ganjaran yang selayaknya untuk kita. Saya ingat lagi seminggu sebelum saya submit untuk Viva, semua dua orang supervisor saya panggil saya. Sebab dia nak betulkan objektif kajian. Boleh tahulah kalau betulkan objektif kajian tu, lagi seminggu nak submit, tahu tak apa masalah kajian tu? Sebenarnya tak ada masalah. Supervisor saya ni jenis yang perfect. Dia perfectionist. Dia tak nak kalau dia salah sikit pun. Dan dia tahu saya boleh follow. Pada awal dulu saya tak boleh follow. Saya memang lawan je dah cakap SV saya. Tapi lama-lama dia ikut proses, saya follow. So buat perjumpaan, buat perbincangan, saya boleh baiki tesis saya. Dan supervisor saya ni jenis memang tak boleh senang-senang nak sign borang. Dia tak nak senang-senang. Maksudnya ketika submit tu, dia masih lagi tengok keseluruhan tesis. Saya beritahu kat supervisor saya, doktor sign je lah. Doktor sign je lah. Dia tak nak sign. Tapi sebab saya ada proses, saya refer pada doktor kata sabar. Ada lagi kot benda yang dia tak puas hati. Lepas saja saya diumumkan lah sebagai pemilik tesis cemerlang Viva, dalam proses Viva yang sangat tenang, pengurusi sidang pun tenang. The moment lepas pengurusi sidang itu beritahu saya dapat tesis cemerlang, without correction, tanpa pembetulan, saya terus fikirkan apa yang sepatutnya saya buat selepas PhD ini. Jadi saya masih perlukan coach sebenarnya. Saya masih memerlukan mentor. So perjalanan saya sebenarnya bermula selepas detik Viva itu. Lepas diumumkan saja lulus Viva tanpa pembetulan, cemerlang, saya fikir apa lagi tanggungjawab besar yang perlu saya lakukan selepas PhD. So selepas PhD ini,
saya di coach, di mentor oleh seorang mentor yang masih lagi meneruskan. Saya tak sangka sebenarnya ada lagi program selepas PhD. Saya Hasizah binti Talib atau dikenali dengan nama Jannah. Saya mengenali Dr. Salawati ini agak lama, iaitu 13 tahun lepas, tapi mula rapat dengan beliau sejak saya mula join program Dr. Rocket. Okay, Dr. Salawati ini saya sangat senang sangat berkawan dengan dia. Masya Allah, dia seorang yang sangat berstematik, energetik, dan apabila saya masuk kat bilik dia penuh dengan stiker-stiker, reminder, planning. Masya Allah, saya sangat rasa teruja. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan. Saya student Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Sunnah. Macam mana saya kenal dengan Dr. Salawati ini? Sebab apa? Dr. Salawati ini seorang mentor kepada saya dalam mentoring, dan juga beliau mengajar saya dalam subjek tafsir Maudu'i pada semester kali ini. Dan kalau saya rasa down, pergi bilik dia, insyaAllah bila saya keluar saya akan jadi dapat energi yang baru. Okay, Dr. Salawati ni seorang yang suka menegur. Saya sangat suka dengan dia sebabnya bila dia menegur tu saya akan terasa sangat keikhlasan dia, dan dia sangat suka membantu. Dia suka hulur sudu apa-apa sahaja. Kalau saya minta pertolongan, bantuan, khidmat, nasihat, insya-Allah dia akan cuba tunaikan. Dan bagaimanakah cara mengajar Dr. Salawati ini? Yang pertama, dari sudut pengantaran tugas, beliau sangatlah bagus dan juga tidak meninggalkan studentnya. Sebab apa? Dari sudut pengantaran, beliau tidak akan hantar sekaligus pada hujung minggu ataupun hujung semester, tapi beliau suruh kami untuk menghantar setiap minggu mengikut satu topik yang telah ditetapkan. Okey, saya rasa pengalaman yang paling indah saya join Dr. Rocket ini ialah ketika saya Viva. Ya, saya ingat Viva saya tu memang saya dapat masuk dengan tenang, dengan gembira, dan proses berlaku dengan sangat pantas. Sebab bagi saya ada join RSCM. Ya. RSCM ni ialah untuk membaiki kita punya career, academic, life kan. Saya tak pernah miss RSCM di Kolmar, di Avilion. Sebab saya rasa itu adalah peluang untuk saya bina diri dan doktor bantu lagi untuk kita upgrade diri. Secara keseluruhannya, kawan-kawan saya banyak bertanya, kenapa Salawati join Dr. Rocket? Kerana mereka nampak dari luaran saya tak perlu pun program ini. Nampak macam hebat kan? Macam bagus sangat ni. Ya? Diceramah, guru gile tak? Kenapa Salawati tu join Dr. Rocket? Saya cakap betul ni, kawan saya Prof. Madia seorang kat sini, dia tahu, dia kenal saya. So dia kenapa saya join Dr. Rocket? Ya? Dan sekarang ni saya faham, kalau kita tak join, kita tak tahu kenapa. Dan tugasan saya ialah menunjukkan result kepada kawan-kawan saya. Dan dari situ sebenarnya mereka faham. Sangat abstrak saya nak beritahu secara keseluruhannya, kenapa saya join, resultnya. Kerana doktor selalu cakap, show the result. Tunjukkan result dan orang akan faham. Doktor, moga hari-hari kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khair doktor atas segala effort yang dilakukan. Semoga memperolehi ganjaran yang besar dan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa perkara yang saya highlightkan. Pertama, usaha yang doktor lakukan ini bukanlah mudah, namun komitmen dan kegigihan doktor memang awesome. Proses coaching sememangnya effort yang besar. Kedua, impak share dan respon dalam grup sangat membantu memberikan rangsangan pada yang lain. Ketiga, proses ini juga boleh diaplikasikan kepada menyiapkan geran penyelidikan yang tertangguh lebih tempoh dan boleh disiapkan sebelum tempoh berakhir. Keempat, effort membantu sekumpulan besar calon master PhD to complete their study sangat mengagumkan. Bayangkan doktor sebenarnya mengambil alih tugas SV bersemaan 5 atau 6 calon. Doktor membantu berpuluh, beratus
beribu calon master PhD. Subhanallah.